Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar murid? Okey, kita berjumpa lagi minggu ini dalam subjek sains. Kenal Cikgu Zaiti. Cikgu akan mengajar tahun 4 dan minggu lepas cikgu dah bagi slideshow mengenai kemahiran saintifik. Baca doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wansyur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Sains tahun 4, buku teks. Kita buka buku surat 1. Okey, kemahiran saintifik. Okey, dalam buku tu, muka surat 1 ni, dia ada menerangkan mengenai konsep pertandingan. Dia ada menerangkan pertandingan mereka cipta jabatan. Okey, ada 2 jabatan, 2 kumpulan, satu jabatan elok, satu lagi yang runtuh. Jadi ini menimbulkan persoalan mengapa jabatan yang A tu, model A tu runtuh dan yang B tu elok. Okey, kemahiran saintifik ni ialah bagaimana kita nak mencari sesuatu penyelesaian. Contohnya kita tertanya-tanya kenapa benda ni jadi dan macam mana kita nak menyelesaikan masalah tu. Itu ialah sains. Okey. Okey, dalam kemahiran saintifik kita ada beberapa tajuk. Okey, dalam beberapa tajuk ni cara-cara untuk kita selesaikan masalah sains. Masalah lah. Okey, kita ada kemahiran proses sains di mana kita menggunakan kita memerhati. Memerhati itu kita mengumpul maklumat lah yang menggunakan 5 deria yang kita ada seperti deria lihat, penglihatan, bau, rasa, dengar dan sentuh. Okey, 5 deria manusia yang berkaitan dengan pemerhatian. Dengar menggunakan telinga, mulut, rasa menggunakan lidah, hidung menggunakan hidung, mata menggunakan deria penglihatan dan sentuhan menggunakan deria sentuhan menggunakan organ kulit. Okey. Jadi dalam ke-5 deria ni kita boleh mentafsir data ya. Kita boleh mengumpul maklumat dan boleh mentafsir data di mana apa-apa saja persoalan kita boleh selesaikan menggunakan pemerhatian. Okey, kita kumpul maklumat menggunakan pemerhatian sebelum kita menyelesaikan masalah tu. Jadi contoh yang muka surat yang cikgu tunjuk minggu lepas, muka surat 2 yang ni berkaitan dengan 2 orang murid. Kita boleh buka muka surat 2 tengok. Dia berkaitan dengan pembuangan sampah. Jadi 2 orang murid sedang memerhati di mana sampah tersebut terlalu banyak. Okey. Dia menggunakan deria-deria manusia yang ada seperti pemerhatian, dia menampak sampah yang banyak. Bau, dia ada menggunakan deria bau, bau yang busuk. Okey. Jadi dia cuba menyelesaikan cara-cara untuk mengurangkan, untuk menyelesaikan sampah-sampah tersebut supaya tidak nampak buruk dan berbau di persekitaran. Jadi cara-cara yang dia menggunakan, dia cuba mentafsir data. Okey, dia cuba menyelesaikan masalah di mana dia cuba buat sini mengasingkan. Okey, dia asingkan sampah-sampah yang ada. Ini penyelesaian yang pertama di mana dia dah menggunakan pemerhatian. Jadi dia mengelas. Okey. Dalam kemahiran saintifik, proses sains, kita ada pemerhatian, kita dah memerhati dah bau semua. Kemudian dia cuba selesaikan dengan kelaskan sampah-sampah tersebut. Okey, dia kelaskan dalam kelas kertas, kaca, logam dan plastik. Bila dia dah kelas semua, maka dia boleh kumpul sampah-sampah tu mengikut kelas-kelas tersendiri. Okey. Mengelas tu apa maksud dia? Mengelas, kita mengasingkan semua objek ataupun apa-apa perkara dalam kumpulan yang tersendiri. Contohnya sampah tadi kita kelaskan mengikut kelas kertas, kelas kumpulan kaca, kumpulan tin atau logam dan kumpulan plastik. Itu kita kelaskan. Contoh lain, kita kelaskan
dalam satu contoh kita kelas kan, ada kelas kita asingkan lelaki dan perempuan. Contoh itu ialah mengelas. Okey. Mengelas lain, contoh lain, contohnya kelas warna, contoh warna. Okey. Dalam satu balang guli mempunyai 3 jenis warna, biru, merah dan kuning, dan kemudian kita asingkan. Okey, kelas tu kita asingkan mengikut kumpulan-kumpulan warna tersebut. Okey, dia tak semestinya warna lah. Contohnya macam sampah tadilah, kalau guli tadi kita kelaskan mengikut warna. Okey, kemudian apa yang dia buat bila dah kelas, dia pergi selesaikan masalah dengan menjual. Kemudian dalam masa yang sama dia meramal bila mana contoh sampah aluminium sekilo RM4. Kemudian dia ramalkan yang mana dia dapat kutip 2 kilo. Jadi hasilnya akan dapat RM8. Itu ialah meramal. Okey, dalam prosesan kemahiran saintifik kita ada memerhati, mengelas dan meramal. Okey, meramal kita agak-agak apa yang jadi, apa yang kita dapat, itu ialah meramal. Contohnya kita tengok hari ni cerah, mungkin ramalan kita malam ni hujan, mungkin, tapi benda tu belum terjadi lagi, kita hanya mengagak saja, itu ialah meramal. Okey, kemudian dalam buku ni, buku surat 3 tadi, yang ni yang dia meramal ni, berapa kilo yang dia dapat. Kemudian yang ni ialah berkaitan dengan alasan. Okey, dia yang mana sisa-sisa makanan dia tanam. Sebab apa dia tanam? Sebab untuk mengelakkan bau. Okey, sebab dia tanam tu ialah alasan. Alasan ni, alasan apa saja? Contohnya alasan nak mengelakkan sampah sarap ni berbau. Okey, dalam alasan ni pernah dengar perkataan inference. Inference ialah bermaksud alasan yang kita guna. Okey, alasan contohnya sebuah pokok menghasilkan bunga yang banyak. Sebab apa? Alasan kamu apa? Itu ialah inference. Inference dia ialah kerana kita meletakkan baja yang banyak. Okey, itu ialah alasan, inference. Okey, setakat tu dulu. Kita cuba ambil sikit dulu supaya lebih kamu faham. Okey, selepas kita memahami apa yang cikgu cerita, kita tengok buku Mesra Digital. Okey, Mesra Digital. Okey, tahun 4, muka surat 3. Surat 3. Ada soalan A, B dan C. Okey, cikgu harap lepas ni kita boleh ceraikan. Ceraikan maksudnya koyak lah. Koyak yang ada titik-titik ni, kita boleh koyak sini. Koyak sampai habis, kemudian hantar kat cikgu. Okey, soalan muka surat 3 ni ada A, B dan C. A tu dia bagi paku, kertas, klip kertas dan guli. Jadi kamu asingkan, kelaskan mengikut objek yang dapat ditarik oleh magnet dan tidak dapat ditarik oleh magnet. Okey, benda ni senang saja. Kamu masukkan dalam kotak tu. Berikan alasan bagi jawapan kamu. Maksudnya kenapa kamu kata contohnya paku ditarik oleh magnet. Kenapa paku ditarik oleh magnet? Sebab dia dibuat daripada apa? Kertas dan guli tidak boleh ditarik oleh magnet. Sebab apa? Okey, itu ialah alasan. Alasan tu maksudnya inference lah. Okey, sebab ini dia tak bagi tahu lagi maksud alasan, maksud inference. Dia hanya menggunakan perkataan alasan supaya kamu lebih faham. Okey, yang C, berdasarkan hasil penyiasatan yang ditunjukkan dalam jadual di atas, magnet yang manakah paling kuat? Okey, selalunya magnet yang paling apa akan dapat
tarik objek yang banyak atau sikit. Okey. Yang mana yang magnet yang paling besar, kamu ramalkan mungkin magnet yang kecil boleh adalah magnet yang paling kuat, ataupun magnet yang paling besar tu adalah magnet yang paling kuat. Okey, setakat ni cikgu harap kamu fahamlah video ni. Jadi latihan ni boleh buat dan hantar hari Jumaat ni. Sikit saja yang cikgu bagi kerja. Cikgu harap kita dapat buat ya. Okey, setakat itu saja video minggu ni. Kalau ada apa-apa masalah ataupun tak faham, boleh PM cikgu ya. Okey, terima kasih. Assalamualaikum.